4.1.7 penggunaan pernyataan SQL. Okay. Sebelum ni kita dah pernah dengar tentang SQL, iaitu SQL adalah arahan yang digunakan untuk membuat pertanyaan ataupun untuk membuat query kepada data-data dalam pangkalan data. Maksudnya kita nak minta data dalam pangkalan data. Kita nak capai data daripada pangkalan data. Kita menggunakan SQL. Kalau awak masih ingat, SQL ni nama penuh dia adalah Structured Query Language. Bahasa pertanyaan. Berstruktur, okey? Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil Structured Query Language. Okey, ringkasan dia adalah SQL. Kena ingat ni ya. SQL adalah Structured Query Language ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil bahasa pertanyaan. Query, tanya. Okay, question. Bahasa pertanyaan berstruktur. Perisian aplikasi Sistem Pengurusan Pangkalan Data ataupun DBMS. Sebelum ni kita belajar DBMS, yang kita guna adalah Microsoft Access. Okay, yang paling mudah yang kita guna Microsoft Access. Okay, ini adalah salah satu contoh DBMS. Perisian untuk kita bangunkan pangkalan data. Okay, dia kata kat sini, perisian aplikasi DBMS menggunakan arahan SQL untuk mencapai data dari rekod yang disimpan dalam pangkalan. Okay, keyword dia dekat sini, boleh highlight sikit. DBMS. Okay, DBMS menggunakan arahan SQL. Okay. Untuk apa? Untuk mencapai data dari rekod yang disimpan dalam pangkalan. Okay, maksudnya untuk mencapai data dalam pangkalan. Pangkalan tu ialah pangkalan data. Okay, database. Lepas tu SQL mempunyai sintak tertentu yang mesti diikuti semasa digunakan. SQL mempunyai sintak ni ataupun peraturan. Peraturan, cara nak tulis tu ada peraturan dia, kena ikut. Okay. Sintak merupakan set peraturan. Okay, yang ni dia terangkan apa maksud sintak. Sintak adalah set peraturan yang menetapkan set perintah yang boleh digunakan dan cara-cara menulis perintah-perintah dalam bentuk ayat agar boleh difahami dan dilaksanakan oleh perisian aplikasi DBMS. Ayat mudah dia, sintak tu adalah set peraturan. Okay, set peraturan yang menetapkan set perintah yang boleh digunakan dan cara-cara menulis perintah-perintah. Okey, semua contoh pernyataan select yang akan dibincangkan akan menggunakan entiti murid seperti Raja 430. Okey, dekat sini arahan SQL yang kita akan gunakan, untuk tingkatan 3 untuk awak belajar ni, kita hanya menggunakan arahan select. Nah, dalam SQL dia ada banyak arahan. Kita ada select, kita ada create, ada delete, ada update. Okay. Tapi untuk tingkatan 3 kita hanya gunakan arahan select saja. Okay. Dan dalam buku teks ni, arahan select yang kita nak bincangkan ni adalah berkaitan dengan jadual murid. Okay, dia bagi jadual murid yang kita buat hari tu kan? Kita buat dalam Microsoft Access. Okay, ini adalah jadual murid. Dalam jadual murid kita ada berapa medan? Tengok kat sini ada berapa medan? Ada berapa medan kelas? Jadual murid ada 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 medan. Okey. Awak kena tahu lah apa dia medan kan. Hari tu kita belajar dah. Jadual murid. Tapi dekat buku teks ni dia panggil entiti murid. Entiti murid. Okey. Entiti. Entiti bila kita gunakan dalam pangkalan data, kita panggil dia sebagai jadual. Okey. Jadi kita boleh panggil ni sebagai jadual murid ataupun entiti murid. Okay, kena ingat. Okey, seterusnya kita ada medan. Okay, medan. Medan ni yang ni. Yang ni adalah medan. Medan ni kita boleh panggil juga sebagai attribute. Kena ingat nah. Medan adalah attribute. Jadual adalah entiti. Okay, arahan select yang kita nak belajar ada 3. Yang pertama adalah penyataan select. Okay, yang pertama adalah penyataan select. Select saja. Okay, ini kita akan belajar yang pertama. Yang kedua adalah penyataan select where. Okay, yang ni yang kedua. Dan yang ketiga kita ada select order by. Jadi ada 3 jenis penyataan select yang kita nak belajar. Okay. Tengok yang pertama. Penyataan select membenarkan anda untuk memilih atribut-atribut yang dikehendaki dari pangkalan data. Dia kata penyataan select ni membolehkan kita memilih atribut-atribut dari pangkalan data. Okay, select tu macam, select tu adalah pilih kan, pilih. Jadi pilih apa? Pilih atribut-atribut dari pangkalan data. Okay, penyataan select ni digunakan bersama penyataan from. Okay. Penyataan from membenarkan anda memilih entiti. Okay, from ni membenarkan kita pilih entiti. Entiti ni adalah jadual. Dari jadual mana? Okay, memilih entiti bagi atribut-atribut yang telah dipilih dalam pernyataan select. Pernyataan from secara spesifik menyatakan nama entiti yang digunakan untuk capaian data. Okay, pernyataan from menyatakan nama entiti untuk capaian data. Nama entiti maksudnya nama jadual. Okay, kalau kita select tadi, select tu untuk pilih atribut. Ingat, select saja ni untuk pilih atribut. Atribut tu adalah medan. Tapi kita gunakan dengan penyataan from. Okay, maksudnya mula-mula kita pilih medan dulu. Medan from dari jadual mana? Okay. Sintak umum. Okay, cara nak tulis dia select atribut 1, atribut 2, atribut 3 sampai atribut berapa-berapa lah yang kita nak pilih tu. Atribut ni adalah medan. Okay, semua ni adalah nama medan. Okay, from nama jadual. Okay, nama jadual ataupun entiti tadi tu. Faham tak setakat ni? Kita tengok contoh supaya lebih faham Mungkin penerangan ni nampak blur sikit. Tengok lagi contoh dia. Okay, penyataan select from. Penyataan select, lepas tu dia ada from. Okay, select from. Maksudnya memulangkan nilai-nilai daripada atribut yang telah dipilih berdasarkan entiti yang telah ditetapkan. Maksudnya kita pilih atribut, pilih medan. Medan berdasarkan entiti, berdasarkan jadual. Okay, dia bagi contoh 1, pemilihan 2 atribut sahaja daripada entiti murid. Kita nak paparkan 2 atribut saja. Ataupun kita nak paparkan 2 medan sahaja. Okay. Daripada jadual murid. Arahan kita macam ni. Katakan medan yang kita nak paparkan tu yang pertama adalah ID murid. Ni.
Okey, medan yang kedua adalah nama murid. Jadi arahan yang kita perlu tulis adalah select. Select ni mesti ada. Select medan apa yang kita nak paparkan. ID murid. Kalau ada lagi medan lain, kita pisahkan dengan koma. ID murid, koma, nama murid. Okey. Medan lain kita tak nak paparkan, tak payah tulis. From, dari, ini adalah nama jadual. Nama jadual kita adalah murid, nama jadual. Ataupun nama entiti. Okay. Kalau awak ingat yang saya tunjuk di atas tadi tu, kita ada jadual murid kan? Muka surat 150 tu. Boleh tengok buku teks. Okay. Bila kita buat arahan macam ni, select ID murid, nama murid, from murid, output dia, paparan output jelas menunjukkan bahawa hanya data bagi 2 atribut sahaja akan dipaparkan. Data yang akan dipaparkan hanya melibatkan 2 atribut sahaja, iaitu atribut apa? Atribut ID murid dan atribut nama murid. Kan sebab tadi kita kata kita select 2 ni saja, ID murid dengan nama murid. Jadi dia akan paparkan, nampak ni? ID murid dengan nama murid. 2 ni saja dia akan paparkan daripada entiti murid, daripada jadual murid tadi tu. Okey. Boleh tak? Tengok dia akan paparkan ID murid, nama murid. Kalau tengok dekat muka surat 150 jadual asal dia tu, kita ada 6 medan. Tapi kita hanya paparkan di sini 2 medan saja. ID murid dengan nama murid. Seterusnya, penyataan select from. Okey. Penyataan select from yang kedua adalah kita tulis macam ni. Select star. Ni ada simbol star ni, asterisk. Asterisk. Ini adalah simbol asterisk ataupun kita panggil star lah. Kalau ada perkataan select star from, star ni maksudnya apa? Star ni maksudnya kita nak select semua medan. Star ni maksudnya kita nak pilih semua atribut ataupun semua medan. Okey. Kita baca sikit. Penyataan select asterisk from pula akan mencapai data bagi semua atribut, semua. Okey, semua atribut yang terdapat dalam entiti yang telah ditetapkan. Okey, entiti kita murid. Okey. Kita nak paparkan semua atribut dalam jadual tu, semua 6 medan, semua 6 atribut. Okey, kita boleh guna arahan macam ni. Select all, ini dipanggil select all, from murid. Okey, awak rujuk balik buku teks muka surat 150, Raja 4.30, entiti murid, jadual murid yang asal tu. Okey, ada 6 medan tu. Dekat sini pun dia paparkan semua 6 medan. Okey, ini adalah arahan select all. Tulis macam ni. Okey. Kalau tak nak tulis macam ni, ada juga cara lain. Agak-agak tulis macam mana kalau tak mau tulis macam ni? Agak-agak tulis macam mana? Siapa boleh bagi tahu? Kita nak paparkan ke semua 6 medan. Maksudnya kita kena tulis satu-satu medan. Ikut urutan. Select ID murid, nama murid. Ini medan kedua kan? Medan ketiga apa kelas? Jantina. Lagi? Kaum. Nama kelas. Lagi? Nama guru kelas. Ni kena tulis semua ni. Setiap nama medan ni kita kena tulis. Okay, pisahkan dengan koma. Sebab kita nak paparkan semua medan. Okay, from nama jadual kita. Nama jadual asal tadi, murid. Okay, kita boleh tulis macam ni. Cara ni pun betul. Ataupun nak ringkas, buat macam ni. Okay, ni lebih ringkas. Ni pun betul. Okay, kelas. Okay, tengok sikit. Tahukah anda baris akhir sintak SQL tidak perlu berakhir dengan simbol semikolon.
Tengok ni arahan SQL kita ni, baris akhir dia letak semicolon. Ni kan? Semicolon. Kalau tak letak pun sebenarnya tak apa. Tak salah ya, tak letak pun boleh. Tapi dia kata ia merupakan praktis yang baik dalam pengaturcaraan. Okay. Tapi dia kata seeloknya kita letaklah semicolon ni. Semicolon ni menandakan berakhirnya satu pernyataan SQL. Ni untuk berakhirnya satu pernyataan. Mungkin dia ada nanti pernyataan lain pula kan? Jadi lebih baik letaklah. Okay. Yang ni kita panggil sebagai praktis yang baik dalam pengaturcaraan. Ataupun amalan terbaik pengaturcaraan. Kita gunakan simbol yang betul di tempat yang betul. Okay. Saya sambung lagi. Sekarang kita tengok pula pernyataan select jenis yang kedua. Dia tak susah tau, tajuk ni senang je. Okay, jenis yang kedua adalah select where. Kalau tadi kita guna select from. Okay, select where ni juga sebenarnya dia adalah select, arahan dia adalah select apa-apa from. From tu mesti ada lah sebab kita nak tentukan, kita nak pilih tu dari table mana, dari jadual mana. Lepas tu dia tambah dengan where. Where tu adalah syarat. Okay, kriteria. Kita tetapkan kriteria. Okay, tengok kat sini. Pernyataan select where. Select where hampir serupa dengan pernyataan select from. Dia hampir serupa sebab dia memang ada juga select dan from. Perbezaan utama ialah pernyataan select where mencapai data-data tertentu. Okay. Capai data tertentu yang memenuhi sesuatu kriteria sahaja. Okay. Dia ada kriteria. Okay. Untuk where ni dia ada kriteria, ada syarat dia. Oleh itu data yang dicapai lebih khusus, lebih spesifik. Okay, dia lebih spesifik. Contoh dia bagi kat sini, ini adalah sintak umum. Sama juga macam tadi. Select apa dia attribute ataupun medan yang kita nak paparkan. Okay, pisahkan dengan koma. Lepas tu mesti ada from, select from, nama jadual. Where tu syarat kita letak di bawah. Where, apa syarat dia? Okay, contoh. Pemilihan atribut yang memenuhi sesuatu kriteria. Katakan kita ingin memilih beberapa atribut yang memenuhi kriteria. Okey, kriteria tu adalah syarat kita. Syarat yang kita nak paparkan adalah medan jantina. Ini adalah medan. Okey, medan. Medan jantina tu nilai dia, data dalam tu mestilah perempuan sahaja. Okey, kalau perasan dekat jantina mestilah ada lelaki juga kan. Tapi untuk arahan SQL ni, kita nak paparkan jantina perempuan sahaja. Jadi daripada entiti murid, jadual murid tadi. Maka anda perlu menulis sintaks seperti berikut. Kita tulis macam ni. Select nama murid jantina kaum. Okay. Dia nak paparkan berapa medan dekat sini. Tolong bagi tahu saya berapa medan dia nak paparkan di sini. 3. Pandai. Okay, 3 medan. Daripada 6 medan dia tak pilih semua, dia papar 3 saja. Bagus. Okay, from murid, daripada jadual murid. Where, ini tambahan dia. Ini adalah syarat ataupun kriteria. Where, mesti letak nama medan. Where jantina sama dengan, kena ada tanda ni. Kalau tak ada tanda ni salah Okay, buka tutup kata tu kena ada. Okay, lepas tu nilai dalam tu. Nilai dalam tu adalah perempuan. Ini mesti ada. Lepas tu titik bertindih. Okay. Okay, kita tengok dia jadi macam mana. Kriteria yang telah ditetapkan ditulis dalam klausa where. Iaitu jantina sama dengan perempuan. Oleh itu, carian bagi atribut nama murid, jantina dan kaum adalah berdasarkan kriteria perempuan. Okay. Kita nak paparkan nama murid, jantina kaum berdasarkan kriteria perempuan.
Jadi output kita akan jadi macam ni. Tadi kan kita pilih nama murid. Ni yang pertama. Dia keluar yang ni. Okay. Lepas tu kita pilih apa? Jantina. Okay. Kita nak paparkan jantina. Dia akan papar ikut urutan tau. Okay. Lepas tu kita nak paparkan kaum. Dia keluarlah kaum. Daripada jadual murid tadi tu. Jadual murid tadi. Okay. Tapi ada pula syarat. Okay. Syarat dia. Medan jantina ni kita nak paparkan yang perempuan saja. Ni jantina perempuan saja. Jadi dia keluarlah ni perempuan saja. Yang lelaki semua tak keluar. Kalau tengok dekat muka surat 150 buku teks. Okay. Record Danish Raimi tak ada. Tan Hui Leh tak ada. Kumar pun tak ada. Khair Muiz pun tak ada. Kan? Sebab mereka semua lelaki. Jadi tak dipaparkan. Okey, senang je kan? Okay, easy peasy. Okay, tahukah anda penulisan kriteria perlu mempunyai simbol pembuka dan penutup kata? Tadi saya cakap dah, kriteria ni, kriteria ataupun syarat mesti ada buka tutup kata ni. Buka tutup kata ni mesti ada. Jika anda tidak berbuat demikian, maka akan berlaku ralat sintak. Kalau tak tulis, ia akan menyebabkan ralat sintak. Pasal apa ralat sintak? Sintak tu kan peraturan. Kalau tak tulis, maksudnya awak tak ikut peraturan. Peraturan dia mesti ada buka tutup kata. Kalau tak tulis, jadi ralat lah. Ralat sintak. Okay. Kemudian, yang tu untuk penyataan select yang jenis yang kedua. Ini adalah yang terakhir untuk hari ini. Tak susah kan? Okey. Keterangan dan contoh untuk penyataan select order by. Okey. Untuk select order by sebenarnya bukannya select lepas tu order by terus. Tak juga. Okey. Dia mesti ada ikut urutan dia. Mesti ada select. Mesti ada from. Sebelum order by mesti ada where dulu. Okay. Select from where. Lepas tu barulah order by. Okay, yang ni saya tak pastilah. Where ni perlu ada ke tak ada. Nanti saya check balik ya. Okay, mungkin boleh juga select from. Tak ada where tapi ada order by. Mungkin boleh. Nanti saya check ya. Saya lupa nak check sebelum ni. Tapi ikut urutan dia ya. Select from where order by. Okay, penyataan select order by. Okay. Kita kena tahu dulu apa maksud order by. Order by adalah susun. By ikut. Susun ikut apa? Ikut medan apa? Ikut nama ke kan? Ikut nama, ikut abjad. Okay. Itu adalah order by. Susun ikut. Kalau kita tak panggil susun, kita panggil apa? Sebelum ni kita belajar. Bab. Carian dan apa? Isihan. Okay. Order tu maksudnya kita isih. Okay. Isih tu susun lah. Ikut abjad ke A sampai Z. Okay. Okay. Bila kita guna order by, susun ni. Okay. Susun ni dia ada 2 jenis. Mesti ingat. Susun ni ada berapa jenis? 2 jenis. Sama ada kita susun secara menaik. Okay? Kan? Menaik. Nak susun murid ikut ketinggian. Daripada rendah ke tinggi. Kan? Ataupun jenis yang kedua untuk susun ialah apa dia? Menurun. Okay? Menaik daripada rendah ke tinggi. Menurun daripada tinggi ke rendah. Okay. Dalam bahasa Inggeris, menaik tu dipanggil sebagai ascending. Ini adalah susunan menaik daripada A sampai Z. Okay, daripada 1 sampai berapa-berapa lah. 10 ke 100 ke kan. Itu adalah ascending untuk menaik. Kena ingat. Okay. Lagi satu jenis susunan adalah menurun. Menurun ni kita panggil sebagai descending. Okay.
Descending tu maksudnya dari Z sampai A. Okay, daripada nama bermula dengan Z, Y, X, seterusnya sampailah A. Okay. Ataupun kalau bilangan mungkin daripada 100 sampai 1 macam tu. Okay, kena ingat tu. Order by mesti ada ascending atau descending. Okay. Ascending ni dalam penulisan SQL kita guna ringkasan saja, ASC. Okay. Untuk descending dalam SQL kita guna DESC. Kena ingat ya. Susun kita ada ascending ataupun descending. Sebab itulah dia tulis kat sini, ascending atau descending. Guna salah satu sahaja. Okay. Baca balik, sambung balik. Penyataan select order by membolehkan anda mengisih data, susun data mengikut susunan menaik. Kalau susunan menaik, ascending. Atau susunan menurun. Kalau menurun, descending. Okay. Berdasarkan satu atau lebih daripada satu medan isihan. Okay. Berdasarkan medan. Kita nak susun ikut medan apa? Sekiranya ascending ditaip, rekod-rekod yang dicapai akan diisi secara menaik. Kalau ascending dia kata susun secara menaik. Okey, kalau menaik tu daripada A sampai Z lah. Macam saya terang tadi kan. Kalau descending, rekod-rekod akan disusun mengikut urutan menurun. Okey, menurun. Menurun iaitu Z sampai A. Okey. Ada soalan? Boleh faham lah. Okay. Next. Okay, contoh. Kita tengok contoh. Contoh satu, penggunaan ascending untuk mengisi secara menaik. Kita nak isi secara menaik. Okay. Mula-mula select nama murid jantina kaum. Ini okey dah. From jadual murid. Where jantina sama dengan perempuan. Okay, kita nak paparkan murid perempuan sahaja. Okay, macam tadi. Order by, susun ikut. Susun ikut apa? Medan apa kita nak susun? Medan nama murid. Okay. Okay, ascending. Ascending adalah menaik. Susun ikut urutan menaik dari A sampai Z. Okay. Jadi macam ni. Select nama murid jantina kaum. Okay, nama murid jantina kaum. Betul dah? From murid kan? Where jantina sama dengan perempuan. Okay, perempuan semua betul dah. Order by, susun ikut. Okay, yang ni lah dekat sini. Susun ikut medan nama murid. Tengok ni. Nama murid ni. Medan nama murid. Susun ikut apa? Ascending. Menaik. Kalau menaik dia ikut abjad A sampai Z. Okay. Damia kan? Okay, sebab A tak ada, B tak ada, C tak ada, dia start dengan D. DA, lepas tu DE, lepas tu DH, lepas tu baru Jessica. J kan? Okay, jadi macam ni lah paparan dia. Okay, ini untuk urutan menaik, ascending. Okay, seterusnya kita tengok yang bawah ni urutan menurun. Okay, urutan menurun. Penggunaan descending untuk mengisi secara menurun. Select nama murid jantina kaum. Nama murid jantina kaum. From murid, okay, medan asal dia, daripada jadual asal dia. Jadual asal dia murid. Where jantina perempuan. Okay, ini adalah syarat kita. Paparkan perempuan saja. Order by nama. Okay, order by nama. Nama ni, medan nama ni. Descending. Descending tu urutan apa kelas? Menaik ke menurun? Menurun kan? Jadi dia susun ikut menurun pula. Daripada Z ke A. Jadi paparan kita dapat macam ni. Okey, tadi saya lupa nak explain. Ni pertanyaan 5. Pertanyaan 5 ni adalah nama query kita. Nama pertanyaan kita. Macam nama jadual kita lah kan, jadual murid, jadual kelas.
Okay. Untuk query, kita letak pertanyaan. Ataupun awak boleh letak juga query nanti. Nanti kita buat, kita letak nama query kan. Pertanyaan pun bolehlah ikut suka nak letak nama apa pun. Okay. Tapi yang penting ini adalah nama untuk query.